Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersiaran lagi, bersuara lagi TikTok Rihan Channel. Untuk malam ni saya nak share sikit 7 perkara penting. Kita nak share sikit, berkongsi-kongsi cerita, berkongsi-kongsi ilmu. Ini pun saya berkongsi ilmu saya dapatkan daripada Tuan saya dapatkan daripada Nota Emas. Nota Emas Tuan Muhaimin. Okey, untuk malam ni saya nak share sikit nota yang daripada Tuan Muhaimin berkenaan dengan 7 tips penting sebelum membeli emas. Untuk pengetahuan, Tuan Muhaimin ni adalah founder Master Dealer, dan juga beliau adalah penulis nota emas2u.com. Saya banyak juga dapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan simpanan emas melalui nota-nota dia. Memang terbaik nota-nota daripada Tuan Muhaimin. Okey, untuk malam ni kita sembang terus. Hari pun dah lewat malam. Okey, hari ni harga emas melonjak. Harga emas melonjak naik. Untuk harga emas gap berharga 1 gram berharga RM339 per gram. Okey, itu untuk harga semasa untuk hari ini ya. Dia akan bertukar harga tepat pada jam 12 malam, dia akan bertukar harga. Tengoklah macam mana kan harga semasa esok pula macam mana. Okey, 7 tip. 7 tip penting sebelum membeli emas. Okey, tuan-tuan, untuk membeli emas ni bukannya kita semerono je main beli je kan. Nak pergi kedai ni. Dia ada tip dia sebelum membeli emas. Macam saya sendiri, saya maintain bersama dengan emas public gold, sebab saya dah berasa yakin dengan produk tersebut. Dengan emas public gold, memang saya yakin emas, walaupun ini bukan original lah, ini replika. Dengan emas public gold, saya yakin dan kita boleh buat simpanan secara perlahan-lahan, sikit demi sedikit, serendah RM100. Bolehlah untuk yang D40 macam saya ni, sesuai lah kan, beli sikit-sikit ikut kemampuan. Okey, 7 tips sebelum membeli emas. Okey, yang pertama adalah menganalisis matlamat pelaburan. Okey, tuan-tuan, pertama sekali, tetapkan matlamat. Tetapkan matlamat pelaburan emas anda. Adakah anda nak melindungi nilai harta atau mau melabur untuk jangka masa panjang? Matlamat anda akan mempengaruhi jenis emas yang perlu anda beli, sama ada bentuk piasan, gurbar ataupun emas dinar. Maksud di sini, kita sebagai pembeli emas kena tetapkan matlamat, sama ada kita nak beli emas piasan, emas dalam bentuk gurbar ataupun dinar, ataupun bermacam-macam lagi jenis emas lah. Ada yang suka beli barang kemas, ikut individu masing-masing lah. Tapi bagi saya lebih suka kepada dalam bentuk dinar ataupun jongkong.
Okey, itu yang pertama. Yang pertama tadi adalah tetapkan menganalisis matlamat pelaburan. Apa matlamat kita dalam membeli emas tersebut? Apa matlamat kita dalam membeli emas, uh, barang kemas contoh. Matlamat kita nak beli untuk diguna pakai, betul. Kalau untuk uh, jongkong ataupun dina adalah untuk simpanan. Okey. Barang kemas dia lebih kepada untuk memakailah, untuk pemakaian, beli untuk dipakai. Tapi kalau macam dina ataupun jongkong, dia lebih kepada untuk pelaburan jangka masa panjang. Okey, yang kedua. Okey. Okey, yang adalah menentukan jenis emas. Okey. Nak beli jongkong, kita nak beli perhiasan, goba ataupun dina. Okey. Okey, untuk pilihan jenis emas ni mengikut pilihan masing-masing lah. Mengikut pilihan masing-masing. Kalau rasa ialah macam-macam minat masing-masing. Ada yang minat jenis untuk beli perhiasan kan, macam saya cakap tadi lah. Okey. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah menilai kualiti emas. Okey, sebelum membeli emas, pastikan anda membeli emas yang tulen. Contohlah, ni contoh membeli emas yang tulen. Ni contoh emas. Sebelum membeli, pastikan membeli emas yang tulen. Ada cop gold bar dari mana, rangkaian dia, kedai mana. Kita hendaklah membeli emas yang tulen. Lebih tinggi, kualiti lebih baik. Emas 24 karat atau emas 999. Tapi untuk simpanan, better beli emas 999 sebab dia emas 999 ni adalah dia spread rendah ataupun susut nilainya rendah berbanding dengan barang kemas ataupun 24 karat. Untuk emas simpanan biasanya 24K karat adalah 999, atau manakala emas perhiasan dia 22 karat, iaitu 916. Okey, untuk yang keempat. Sebelum membeli emas ataupun nak menyimpan emas, kita perlulah mencari dealer yang dipercayai ataupun kedai yang kita boleh percayai. Contoh macam kedai yang telah diiktiraf, dah lama beroperasi, ataupun kalau contoh nak mendapatkan buka akaun emas, cari dealer yang kata orang tu DP, yang dapat membantu kita untuk membeli ataupun kata contoh mendapatkan maklumat apa yang kita tak tahu. Kita kena cari dealer yang kata orang dealer lah, dealer public gold. Walaupun tidaklah berapa aktif, tapi sentiasa hadir dalam meeting. InsyaAllah ada free saya akan hadir. Sebut sedikit maklumat tentang public gold, bolehlah saya kongsikan dalam saya punya WhatsApp group, Instagram dan juga Telegram. Okey, itu dia tadi. Contoh kata kalau nak membeli emas, dealer yang boleh dipercayai, kita boleh cuba dealer di public gold. Ramai dealer-dealer yang
aktif yang boleh dipercayai. Kalau kata tak nak dengan saya pun, tuan-puan boleh beli ataupun cari dealer-dealer yang lain, yang aktif dalam public gold pun boleh, tak jadi masalah. Yang penting mencari dealer ataupun tempat membeli emas yang kita yakin dan kita boleh percayai. Itu yang keempat. Okey, yang kelima adalah menganalisis harga semasa. Pantau harga emas semasa sebelum membuat pembelian. Pantau harga emas sebelum membuat pembelian. Jangan main beli je emas kan. Tengah-tengah harga sampai sekarang harga emas 339 per gram. Jangan terus beli je kan. Sebab kita kena pantau ataupun menganalisis harga emas semasa. Kalau harga emas rendah, kita turun, kita beli kan. Tapi tak semestinya harga emas tu sentiasa akan turun. Dia harga emas ni dia akan sentiasa turun dan naik. Tapi yang pasti sebelum membeli emas, kita perlu menganalisis harga semasa. Pantau harga semasa sebelum membuat pembelian. Harga emas berubah-ubah setiap hari. Di Gap, harga emas berubah setiap jam 12 malam. Emas GAP ataupun Gold Accumulation Program. Okey. Memahami harga semasa akan membantu anda membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Sebelum membeli emas, kita pastikan tahu ataupun kita kena tengok harga semasa. Jangan main beli je kan. Dia beli emas ni kena ada ilmu lah. Harga emas naik, kita boleh jual. Harga emas turun, kita boleh beli kan. Time tu kita nak beli, kita pun ada beli banyak, beli sikit. Dari public gold, boleh menyimpan emas ataupun membeli emas dengan serendah RM100. Okey, yang keenam. Yang keenam adalah memeriksa ciri keselamatan. Sekiranya anda membeli emas dinar ataupun emas jongkong, pastikan untuk memeriksa ciri-ciri keselamatan seperti chip atau tanda pengesahan untuk mengelakkan pembelian emas palsu. Contoh sini contoh nanti saya tunjukkan contoh. Saya cuba dapatkan contoh. Okey, tuan-puan. Okey, tuan-puan. Ini adalah contoh sertifikat Ini adalah contoh sertifikat. Contoh sertifikat ciri-ciri keselamatan. Ini adalah contoh sertifikat dia. Pastikan sebelum membeli emas kita dapat sertifikat yang ni. Mengesahkan adalah emas yang tersebut adalah tulen. Dia ada nombor siri, dia ada cop tarikh apa semua kan. Dia ada berat emas, lepas tu dia punya lilitan apa dia punya ni lilitan emas tu, dia ada cop di sini. Ini adalah sertifikat 10 gram emas. Okey, itu adalah yang keenam, memeriksa ciri-ciri keselamatan. Pastikan yang original baru beli emas. Jangan main beli je silap-silap. Ada pula emas palsu macam ni kan. Orang boleh beli silap-silap palsu kan. Kena periksa dulu, tengok betul ke emas ni, betul ke tulen ke apa ke kan. Tengok dulu, pastikan emas tu original.
Jangan yang palsu. Okey. Kita setiap pembelian emas dia akan sertakan sertifikat nombor. Okey. Itu yang keenam. Okey, yang ketujuh adalah simpanan selamat. Selepas membeli emas, tuan-tuan, pastikan anda menyimpan dengan selamat. Seperti anda perlu langkah-langkah keselamatan yang wajar seperti menyimpan emas dalam peti besi ataupun tempat yang selamat daripada pencurian. Sekiranya tuan-puan tidak berani simpan sendiri di rumah, anda ada pilihan lain selain daripada di rumah. Maksudnya contoh, anda boleh simpan di public go sendiri, ada sediakan simpanan emas di peti box safe kan, ataupun di lain-lain tempat pun ada juga yang menyediakan peti simpanan emas. Okey, itu dia tadi sebut sikit maklumat tentang 7 tip penting sebelum membeli emas. Okey, yang pertama tadi menganalisis matlamat pelaburan. Yang kedua, menentukan jenis emas. Okey, yang ketiga, menilai kualiti emas. Yang keempat, mencari dealer yang dipercayai. Sebelum membeli emas, mencari dealer yang dipercayai. Nak beli dengan saya pun boleh, tak kisah, mana-mana pun boleh. Saya adalah merupakan dealer emas public gold. Membeli dengan saya pun boleh. Nak tanya soalan dengan saya pun boleh, insyaAllah. Saya akan cuba membantu tuan-puan. Okey. Lepas tu, selepas mencari dealer yang dipercayai, yang kelima tadi, menganalisis harga semasa emas. Okey, yang keenam, memeriksa ciri keselamatan emas. Okey, dan yang ketujuh, simpanan selamat. Okey, sekian 7 tip sebelum membeli emas. Saya share secara spontan. Saya ambil nota ini, saya share daripada emas2u.com. Tuan-puan, puan-puan boleh pergi Google search, tengok emas2u, berbagai lagi maklumat berkenaan dengan emas2u, berkenaan dengan emas, boleh Google search. Okey, semoga perkongsian saya ini memberi satu kata orang, memberi manfaat kepada tuan-puan yang mendengar, supaya kita sentiasa membuat pelaburan. Tak banyak, sedikit. Kalau boleh setiap bulan kita buat pelaburan simpanan emas. Kerana emas ni seperti yang anda tahu, emas makin hari akan naik harga dia. Tak macam duit. Duit makin lama susut nilai. Sekiranya apa yang saya kongsikan ini adalah baik, Alhamdulillah. Ini yang cara yang dapat saya bantu tuan-puan. Saya share sikit perkongsian. Sekiranya tuan-puan ada hajat nak membeli emas ataupun ada hajat untuk memulakan simpanan emas, tuan-puan boleh Google saya, PM saya di bio link saya di profile, boleh contact PM saya. Nak tahu macam mana, nak tanya pun boleh, bagaimana nak memulakan simpanan, boleh cuba Google, boleh PM saya. InsyaAllah saya cuba bantu tuan-puan untuk memulakan simpan emas. Segala yang baik adalah daripada Allah, dan apa yang buruk ataupun kelemahan itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya harap perkongsian saya ini dapat membantu tuan-puan agar dapat menjadi pedoman untuk kita menempuh hari-hari yang mendatang. Tanpa kita simpan emas,
adalah satu kerugian, kerana simpanan emas ini adalah simpanan yang terbaik. Bayangkan, simpanan emas ini adalah simpanan yang terbaik berbanding dengan simpanan duit. Untuk jangka panjang, simpanan emas adalah yang terbaik. Okey, sekian dulu daripada saya. Salah dan silap minta maaf. Sedikit perkongsian saya. Okey. Okey, sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.